Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan dengan teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada hari ini. Apa khabar anda semua? Doa saya anda sihat walafiat, ya saudara. Apa khabar saudara Mustafa Ilyas, saudara Zamari LC, pembalasan Masyar, bangkit UMNO, saudara Syah Ibrahim, Puan Aminah, Kak Minah, apa khabar Kak Minah, orang Terengganu, saudara Syarul Azam, Man JB, apa khabar anda semua? Pembalasan Mahsyar, hidup UMNO, katanya. Saudara Bakat Ahmad, terima kasih. Saudara Satria Setiawan dari Mengelembu, saudara Zamari LC, Joka, apa khabar? Man JB, terima kasih, cantik bunga tu. Saudara Samsul Anwar, Tuan Haji Azhar Abdul Manaf, saudara Rosini Kurengot, terima kasih. Saya baik, anda apa khabar? Saudara Syarul Ikhwan, Openg Temu, Rosini Kurengot. Saudara Muhammad Hamzah, saudara Habir Yahya, saudara Izani, Abang Tony Durian, Azizam, Zainuddin di Instagram, saudara SG Tan, Joka, saudara Makno Mahanur, Puan Syarifah, Hapipah, saudara Azrul Jalil, saudara Syukur Jamil, Napshika, saudara Amamap, itu juga dengan saudara Aziz, Zainuddin Mat, ya saudara, ini ada yang di Instagram, ada di Facebook, saudara Tengku Aziz, saudara Rahman, saudara Nur Rashid Hussein, saudara Raf, saudara Karmin Karman, itu juga dengan Puan Nur Maria, apa khabar? Clemens Pang, saudara Niza Fikri, Emily, Alan Hajidin, apa khabar Alan? Dia tak bagi panggil sama Alan, dia kena panggil Alan katanya. Saudara Kuih Seruh, saudara Jafar Syuhadah, selamat malam. Saudara Muhammad Radhi, Puan Nurliza, saudara Alan, waalaikumsalam. Saudara Nur Rashid, itu juga saudara Hazrul, Paduka Damak, saudara Wahab Nizan. Jangan lupa like, share dan subscribe, saudara. Hari ini saya tidak dapat memberi laporan tentang kedudukan COVID-19. Kerana nampak gayanya mungkin saudara Jamil dan juga saudara Rio tidak mendapat kiriman daripada Kementerian Kesihatan. Jadi hari ini tak dapatlah saya melaporkan. Ya, saudara Coca-Cola Moh dari Jepun. Tak ada laporan untuk COVID-19. Ingat, hari ini hari Sabtu, tanggal 20 Ogos. Dah masuk ke hari yang ke-882. Negara kita dicengah oleh COVID-19. Tapi tiada laporan yang dapat saya terima. Jadi saya minta maaf. Saya tak boleh memberi pencerahan berhubung dengan COVID-19. Ya, Puan Syarifah Hapipah, saudara Mat Syaril, saudara Rosli Yunus, saudara Zul Mashal, begitu juga saudara Farouk Yaakob di Instagram. Jangan lupa saudara like, share dan subscribe. Saudara Rusminin dari Pontian Perak, ada Pontian Johor, sebuah Aminah Kamat, Teratai Selasih. Dan izinkan saya untuk memberi pencerahan tentang e-commerce. Berniaga, saudara, dalam keadaan macam mana pun kena berniaga. Kalau anda punya produk, sila hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241. Jangan lupa Al-Azhar dengan aroma stangi. Stangi bakurnya, suta juga perfum daripada tanah Arab dan gula O. Samping itu, saudara, kalau tak dapat berhubung dengan Al-Azhar, berhubunglah dengan Siti Farehah di talian 017-711-4300, ya, saudara Kopra Darus. Jangan lupa Dening Manis Siti Farehah, saudara Rahmat Abu, Ded Mahaziar, saudara Hazul, saudara Farouk Yaakob di Instagram, Samad Lon, Mudin Kelate, Azizul Madun, Mak Yusof, Mudin Kelate, saudara Pah Merah, apa khabar Pah? Jangan kecewa Pah, sabar Pah. Jaka Linglung dari Penang, Tok Baluk ada Aziz Ain Zul. Dan Siti Farehah, saudara jangan lupa 017-711-4300, Dendeng Manis Siti Farehah. Saudara yang tinggal di Lembah Kelang, bolehlah memesan buah-buahan daripada Syauqi 012-357-5703. Buah-buah sebut boleh terus dihantar ke rumah saudara. Terima kasih saudara SL Service Absorber. Saudara Syahrul Ikhwan, waalaikumsalam di Instagram. Dan akhir sekali saudara, adalah makanan kegemaran saya, suka untuk melabun, iaitu Popiah Sira Lady Maria. Teman-teman yang tak sempat, dia saudara Muhammad Hashim, yang tak sempat saya santun sesatu tu, jangan marah kat saya. Sebab saya cuba sebut mana yang dan. Saudara Jamil Hassan, ada cerita panas ke?
tengoklah dulu. Ya, saudara Syahrul Ikhwan, Supar Kamsi dan Muhammad Nazri, itu juga dengan saudara Mak Ifwan. Jangan lupa apa yang dipesankan oleh saudara SL Service itu yang paling penting pada saya. Popiah Rangup Lady Maria, jangan lupa saudara katanya. Saudara Abu Hassan Bidin. Saudara, kalau nakkan popiah sira tu jangan lupa hubungi Nizam di talian 019-435-1203. Sebab sedap untuk melabun bila makan. Saudara, itulah ketika untuk e-commerce. Saudara Zainal Omar, Mudin Kelantan, Zaleha Titjani, Khairuddin Din, Mat Lin, saudara Syarul Ikhwan, Supar Kamsi, saudara Abu Hassan Bidin, saya Syali Ahmad. Terima kasih atas kiriman Mudin Kelantan dan teman-teman yang tempat saya sampun ya, saudara Malik, saudara Raja Kamal, Raja Bazian, apa khabar orang petani ku, saudara Mat Tamizi, saudara. Baik saudara, saya juga hari ini adalah berita duka cita awal subuh tadi. Saya menerima kiriman daripada seorang teman saya memberitahu bahawa berita duka cita suami kepada Ketua Pergerakan Puteri UMNO, Datuk Zahidah Zariq Khan. Suaminya subuh pagi tadi telah pun meninggal dunia, kembali ke rahmatullah. Kepada ini Zahidah dan keluarga, bertabahlah menghadapi dugaan hidup ini. Memanglah itu saudara, hidup itu pertunangannya adalah kematian saudara. Baik. Kita masuk segmen naluri kehidupan. Ini sebagai jalinan ataupun jaluran. Ini landasan ataupun sebagai panduan kehidupan kita. Ya, Saudara Haji Azhar. Terima kasih. Saudara Zain Merian, Saudara Haji Wan Ismail, Saudara Yahya Armin. Saudara, kita harus faham bahawa keberkatan rezeki membawa maksud hasil pendapatan yang mendapat restu ataupun keredaan Allah. Yang jelas dari sumber yang halal. Hasil pendapatan daripada bekerja sebagai buruh, walaupun daripada buruh, pekerja kilang, pemandu teksi atau pekerjaan lain yang jelas tidak melanggar perintah Allah adalah halal. Manakala hasil pendapatan yang melanggar hukum Allah seperti berjudi, menjual arak, menipu, rasuah, menyamun atau melacur memang jelas haram dan tidak mendapat keredaan Allah. Jadi secara kemuliaan hati seorang individu diukur dari sumber pemakanan yang halal. Kerana menurut Al-Syafi'i, Imam Al-Syafi'i, terdapat 5 perkara untuk memelihara hati. Itu pertama sekali membaca Al-Quran dan menghayati serta sentiasa mengosongkan perut untuk berpuasa, menghadiri majlis ilmu dan bersama orang yang saleh, mendirikan solat waktu malam serta sentiasa memohon pertolongan Allah. Kerana dalam hadis dari Al-Bukhari dan Muslim menyatakan bahawa baginda Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas. Di antara perkara halal dan haram dinamakan syubhat. Antara halal atau haram tak pasti itu dipanggil syubhat, yang tidak diketahui oleh orang ramai. Sesiapa yang menjauhi daripada perkara syubhat, sesungguhnya dia telah pun menyelamatkan agama dan kehidupannya. Barang siapa yang melakukan perkara syubhat, sungguhnya dia telah melakukan perkara-perkara yang haram, saudara. Jadi oleh itu, saudara, pastikan kita membawa hasil yang halal apabila kita pulang untuk memberi nafkah keluarga kita. Elakkan diri kita memberi keluarga kita dengan makanan yang haram. Ya, Puan Hasnah, saudara Rosli Muhammad. Sebab bagi saya lah, saya melihat memang kadang-kadang kita sebagai manusia tidak terlepas daripada nafsu. Nafsu nak kaya, maka kita pun cepatlah. Mana saya dari Hutan Melentang ni. Siapa bercakap ni? Saudara Puan Noria Hasyad dari Hutan Melentang. Tak sebut, dia marah pula. Saudara Ahmad Faruza. Saudara Abu Nems. Ya, Puan Fazilah Abdul. Ya, jadi kita hidup kita ni, saudara, pastikan kita berikan keluarga kita makanan yang halal. Ya, Puan Rubiah Osman. Baik, saudara. Usai tentang naluri kehidupan, kita masuk segmen Mutiara Kata. Ini kiriman sahabat saya, Cikgu Ibil. Katanya sesungguhnya orang yang baik itu ada tanda-tanda yang terdapat pada dirinya. Seperti jujur, baik dalam perkataan setiap bicaranya, beramanah dan tidak sombong untuk saling sayang menyayangi sesama insan. Itulah ciri-ciri orang yang baik. Bagi saya, kita juga jangan lupa untuk saling ingat mengingati. Kita jangan lupa kalau teman-teman kita yang kita lihat agak tergelincir,
kita tegurlah mereka dengan keikhlasan. Dia nak marah, soal lain. Sebab tu saya saban hari akan memberi pencerahan, matlamatnya untuk memberi informasi dan juga memberi nasihat. Dan saya sentiasa memberi nasihat pada pimpinan negara. Ingatlah, jika negara berbelanja tanpa had, malahan lebih teruk lagi kalau tanpa kelulusan parlimen, maka kita akan menuju sebagai negara yang muflis. Tajuk bicara kita malam ini secara mudah. Apakah ada hari esok? Sabar dulu saudara. Sebelum saya memberi pencerahan, apa yang saya maksudkan tentang apakah ada hari esok, kita santun dulu pantun Pak Nazil yang tidak henti-henti menghantar kiriman pada saya, tidak pernah culas. Walaupun usianya sudah lebih 80 tahun, berkarya, berkongsi dengan kita, memberi nasihat dan pandangan melalui pantunnya. Kata Pak Nazil, Kak Rahmah berhati gusar, perasaan berdetap sampai mengerang. Buat rumah punyalah besar, cucuk atap di tanah orang. Buat rumah punyalah besar, cucur atapnya di tanah orang. Cucur atap tu maksudnya ialah bahagian atap yang hujung sekali. Itu di tanah orang. Jadi apalah artinya buat rumah besar-besar, masih lagi cucur atapnya di tanah orang. Begitu juga kalau kita saudara menanam pohon. Pohon nyur, pohonnya landai di laman orang. Hasilnya tak ke mana lah pun. Ya saudara? Baik, kata Pak Nazir lagi, naik kereta ke Padang Lati, pergi mengaji, belajar sembahyang. Kaya harta, bermurah hati, orang memuji, Allah pun sayang. Berusahalah saudara untuk mendapat pujian daripada orang dan juga untuk mendapat kasih sayang daripada Allah. Saudara, kalau kita ada harta, rajinlah bersedekah. Terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun yang begitu berartilah bagi saya, cukup menyentuh perasaan kita, ada pendomannya, ada kiasannya. Saudara, macam tadi dia kata, apa ertinya buat rumah besar-besar sedangkan cucur atap di tanah orang. Saya pula tambah lagi, apalah artinya menanam pohon. Pohonnya merimbun di laman orang, saudara. Baik, kita masuk segmen gedung ilmu. Ini gedung ilmu ini kita berusaha untuk memahami, membedah pemikiran tokoh pemikir Melayu abad 20, iaitu Allahyarham Za'ba, atau lebih dikenali nama sebenarnya adalah Zainal Abidin bin Ahmad. Banyak pemikirannya itu digunakan pakai oleh generasi hari ini sebagai pedoman. Dan saya dapat buku berjudul Perangai Bergantung kepada Diri Sendiri, karya Allahyarham Pak Za'ba, terbitan Dewan Bahasa, yang dikirimkan kepada saya melalui Tan Sri Johan Jaafar. Terima kasih Tan Sri. Kita masuk bab 26. Kerana menurut Allahyarham Pak Za'ba, orang yang berakal tentunya akan berusaha untuk menjadikan kejayaan seseorang itu sebagai contoh yang bukan untuk dicemburui atau dijadikan cacian. Sebaliknya, mereka harus berusaha melihat bagaimana orang yang berjaya itu mampu memperoleh kekayaan dan kejayaan tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Jadi dengan menjadikan orang yang berjaya sebagai idola atau wajar diteladani, seharusnya mereka turut mengenepikan kebergantungan untuk hidup atau sekadar menanti bantuan dari orang lain yang tidak memungkinkan mereka berjaya dalam hidup. Sebagaimana kita berwaat untuk menjadi seorang Muslim yang baik, seharusnya kita mencontohi tauladan yang diperlihatkan dalam sirah ataupun sejarah kehidupan baginda Rasulullah SAW yang tidak mengharapkan bantuan dari orang lain, sama ada untuk menjalankan urusan perniagaan. Apabila baginda berniaga sehingga ke tanah Syam, baginda tekun mengusahakan perniagaannya hingga membawa keuntungan besar pada setiap kali baginda berurusan berniaga ke Syam ataupun ke Syria. Begitu juga saat baginda diperintah oleh Allah untuk menyebarkan syiar Islam. Kerana baginda memiliki para sahabat yang setia, namun urusan menyedarkan ummah dan membangunkan agama Islam hingga terpancar ke seluruh dunia adalah terhasil dari usaha gigih baginda menghadapi cabaran. Ya, saudara, itulah pandangan pendek daripada Pak Za'ba. Kita sambung lagi malam besok, saudara.
Saya melihat tulisan-tulisan begini, petikannya, kata-katanya begitu berarti. Dan sebelum saya memberi pencerahan, saya mesti memberi peringatan pada anda semua bahawa mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube ataupun mana-mana channel sekalipun, semua itu adalah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab sama sekali. Begitu juga bagi mereka yang menghantar kata-kata atau tulisan dalam page saya ini, juga anda bertanggungjawab atas setiap apa yang anda tuliskan atau apa yang anda lakarkan. Kerana saya tidak mampu untuk memantau ke semua komen anda. Ingat saudara, usahakanlah supaya kita mematuhi apapun ketetapan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi melalui undang-undang yang sedia ada. Saudara, samping itu ingat, ini pencerahan politik yang tidak memihak kepada mana-mana sebenarnya saudara. Dan matlamat saya adalah supaya kita, warga kita yang berkesempatan dengan saya ini, mendapat informasi yang benar. Di samping itu dapatlah sedikit pandangan, komen-komen saya ini yang saya titipkan melalui pembacaan, perbualan saya dengan teman-teman, pemimpin-pemimpin negara dan juga pengalaman masa silam saya. Ingat saudara, prinsipnya kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Saudara Isa Ismi Rafizi dah mulakan kerja. Biarkanlah dia. Tak mengapa saudara. Jangan risau saudara. Dan kalau saudara tidak bersetuju dengan pandangan saya, boleh hantar kiriman tapi gunalah bahasa yang baik. Jangan mencarut, jangan memaki hamun. Kerana sedarlah saudara, insaflah. Kita warga cinta damai, berbahasa kita bahasa yang harmonis saudara. Sebab tu saya lihat kawan-kawan bila bergaduh dalam Facebook saya ni, saya kata saya tegurlah jangan bergaduh. Saudara Hanan Nur, 25 Ogos tentu hari menari joget bagi Atuk 97. Sabar dulu saudara. Itu juga dengan saudara Ramli Din. Apa takut sangat Datuk, yang pandai tokok tambah. Maka mereka yang pandai tokok tambah tu mereka lah bertanggungjawab. Saya tak mau bertanggungjawab saudara Hari ini saya melihat cuaca tiba-tiba saja. Semalam panas menderik-derik, tiba-tiba suasana suram, tiba-tiba hujan berterusan. Jadi dalam keadaan begini kita harus berwaspada saudara. Tengok keadaan, kalau sudah mula banjir, buatlah persiapan. Kalau rumah tak bocor, tampaklah agar air tak masuk ke rumah saudara. Tapi yang paling penting, jaga kebersihan diri kita, jaga keluarga kita. Kerana saya dapat laporan bahawa di Shah Alam, kawasan yang dulu teruk dilanda oleh banjir, itu di kawasan Seri Muda, sudah mula dinaiki air. Malahan kabarnya bahawa pihak berkuasa di Shah Alam sudah pun melepaskan air itu daripada takungannya. Ini boleh memungkinkan banjir. Sebab itu Jabatan Bomba dan Penyelamat di Selangor mula menggerakkan beberapa aset termasuk bot ke kawasan Seri Muda yang dilihat mula menaiki air sejak petang Sabtu tadi, petang hari ini. Menurut pengarah Bomba Selangor, Saudara Nur Azam Khamis, beberapa kawasan di Seri Muda mula dinaiki air ekuran hujan yang berlarutan sejak beberapa jam. Menurutnya, pihaknya menerima makluman awal mengenai kejadian itu jam 5 suku petang tadi. 2 buah bot serta 1 jentera telah digerakkan ke Seri Muda untuk melakukan pemantauan di seluruh lokasi berkenaan. Jadi pihaknya dalam keadaan bersiap siaga bagi menghadapi segala kemungkinan termasuk banjir saat ini saudara. Keadaan cuaca yang tidak menentu sememangnya menjadikan pihak JBPM Selangor diletakkan dalam keadaan bersiap siaga. Termasuklah merangkumi tugas penyelamat dan melakukan operasi pemindahan sekiranya keadaan memerlukan. Saudara Anwar Bidin, pendapat Presiden dengan naib Presiden bercanggah. Sabar dulu. Saudara Duan, pitihnya semakin nipis. Ya, saya tahu Duan. Di samping itu, laporan yang saya terima juga di Johor Bahru, hujan lebat yang berterusan sejak petang tadi menyebabkan beberapa kawasan penempatan di kawasan Johor Bahru dan di Kulai mula dinaiki air. Kawasan terlibat ialah Kampung Maju Jaya di Johor Bahru, manakala di Kulai membabitkan Taman Aman dan Kampung Sepakat Jaya. Jadi kalau kita punya kawan-kawan, saudara, hubungilah mereka.
paling tidak pun nyatakanlah simpati kita, berilah nasihat, kalau boleh bantu, kita segera beri bantuan. Setakat ini, memanglah belum ada pusat pemindahan PPS dibuka. Jadi menurut Pusat Kawalan Operasi Daerah Johor Bahru, banjir kilat berlaku sejak pukul 3 suku petang disebabkan hujan lebat berterusan selama 2 jam dan saliran air longkang yang tersumbat. Baik itu kita kena pastikan peparitan kita jangan ada tersumbat. Manakala bagi daerah Kulai, banjir kilat bermula jam 4.30 petang. Berpunca daripada hujan berterusan dengan bacaan data hujan turun melebihi 100 mm. Ini menyebabkan paras air sungai naik. Jadi agensi seperti Jabatan Pertahanan Awam dan bomba akan sentiasa bersiap siaga untuk memantau lokasi kejadian juga lokasi-lokasi yang berisiko. Saudara, saya melihat kalau hujan tak berhenti, kalau sehari 2 hari ini berterusan, maka tidak mampulah kita untuk menghalang banjir. Itu keadaan saudara. Jadi teman-teman, yang kawasan yang saya sebutkan tadi, yang berisiko banjir, bersiap siaga. Apa salahnya saudara, sediakan payung sebelum hujan saudara. Baik, sebab kenapa saudara, hari ini, saat-saat ini, rakyat masih tertekan. Ingin saya nyatakan bahawa rakyat masih terkesan dengan situasi ekonomi. Walaupun kita tengoklah ada tadi yang Bapak Perdana Menteri turun, semalam pun turun mengadakan ada satu macam fiesta ala-ala show heboh. Tapi saya melihat kehadiran pun tidaklah begitu semeriah tahun-tahun sebelum PKP dulu. Jadi saya nampak keadaannya agak dingin. Ya, saudara. Bukan kerana lain, kerana orang dah mula, sebagaimana teman kita katakan tadi, bahawa poket semakin nipis. Itu realiti. Dan saya tak tahu apakah yang Awak Perdana Menteri masih lagi tidak memikirkan soal untuk bagaimana nak membantu warga kita yang semakin tertekan. Saya dah minta kalau boleh mereka yang masih mempunyai tabungan dalam kumpulan wang simpanan pekerja, tapi masalahnya Menteri Kewangan ada dekat London katanya. Eloklah dipikirkan segera. Kalau boleh keluarkanlah. Berilah mereka mengeluarkan wang mereka. Bukan banyak mana pun yang dipohon dalam 10,000. Sedangkan kalau mereka ada simpanan lebih daripada 100,000. Benar bahawa kumpulan wang simpanan pekerja itu diasaskan, diwujudkan untuk simpanan hari tua. Tapi dalam keadaan-keadaan sekarang ni, segalanya tak menentu. Sebab ekonomi ini bukan berlaku di negara kita. Tetapi ia turut melanda seluruh dunia, saudara. Jadi saya mengharapkan agar pimpinan utama di kumpulan wang simpanan pekerja memikirkan kaedah terbaik bagaimana untuk membantu setiap warga pekerja yang mereka tidak pernah culas menyimpan dalam tabungan kumpulan wang simpanan pekerja. Ya, saudara. Dan izinkan mereka mengeluarkan bukan banyak mana pun. Mungkin dalam 10% dari jumlah yang mereka ada dan hadkan. Kalau simpanannya ada 50,000 ke atas, boleh. Kalau tak ada, tak boleh. Boleh begitu, tak ada masalah. Saya ingat rakyat pun faham, saudara. Kerana saya buat tinjauan juga siang tadi. Kedai-kedai makan dah mula lengang. Lengang, saudara. Saya pergi ke kawasan KL Central. Saya pergi dekat persekitaran kawasan rumah saya, restoran-restoran pun dah mula lengang. Dan waktu saya makan nasi kandar semalam, saudara. Sebuah kedai, saya tak baiklah menceritakan, nanti orang kata memburukkan kedai tersebut. Di KL Central, saya cuma ambil seekor ikan kembung goreng, ya saudara. Dan sayurnya tak silap saya, itulah peria. Goreng peria, seekor ikan kembung goreng dan sekeping daging hitam. Nasi 3 suku lah. Saya tak banyak makan nasi. Dengan kuah-kuah karinya. Air saya minum adalah kelapa sebutir. Saudara tahu berapa harganya di KL Central semalam? RM29.80. Terkejut saya. Boleh katakan macam tergolek dog lah. Nasi sepinggan dengan ikan kembung seekor. Untuk sayur peria dan sekeping daging. Itu sahaja, saudara. Saya tengok bil tu, harga kelapa sebutir RM8. Saya geleng kepala. Kalau ini keadaannya, macam mana marhain yang datang, naik kenderaan, naik MRT ataupun LRT, rasa lapar, pergi makan ke restoran tersebut.
apakah mereka berkemampuan? Pekerja-pekerja, kalau sehari RM29 dekat RM30 lah. RM30 kalau bekerja selama 20 hari, RM600 untuk makan tengah hari saja. Ini yang perlu dipikirkan oleh Ya Muhammad Perdana Menteri. Pimpinan-pimpinan negara perlu memikirkan persoalan ini. Sebab anda berada di anjung kuasa. Rakyat tak tahu apa. Rakyat jengah aja. Sebab tadi juga saya susur. Untuk memuaskan hati saya pergi ke pasar-pasar. Saya pergi ke pasar di Petaling Jaya. Mula lengang. Ikan-ikan dan orang dah mula kurang mengambil. Yang berniaga ayam dengan daging tu, walaupun katanya saya cuma tak sempat bertanya, tapi saya tengok longgokan ayam sebab artinya orang dah tak ada duit. Saya pusat-pusat membeli belah. Tak ceritalah kalau KLCC ke, kalau di Pavilion ke, memang orang ramai pergi sekadar tengok je lah. Dan gadis Cik Mek Molek berdirilah daripada jam 10 pagi, 9 pagi sampai jam 10 malam. Tak ada pelanggan. Artinya, untuk rakyat berbelanja semakin tenat. Dan dalam keadaan ini, saya melihat rakyat benar-benar tertekan. Seharusnya pimpinan negara segera memikirkan persoalan ini. Saya melihat apa yang berlaku dalam PKP 1 dulu. Sudah pun berulang kembali. Dan ditambah lagi apabila kita menyedari wang ataupun ringgit kita semakin susut. Hari ini tidak ada pasaran. Semalam RM4.47 untuk $1 Amerika. Artinya wang kita semakin kecil. Berbeza dengan mata wang dunia lain. Saudara Mat Azli, jangan kata begitu. Tak baik begitu. Saya tak mahu menggunakan perkataan-perkataan yang, kalau boleh kita katalah, kenapa PM tak fikirkan? Kenapa Perdana Menteri tidak mahu memikirkan soal rakyat? Itu lebih baik, saudara. Sadikom Fawfa dia kata selamat malam semua, hidup UMNO. Jadi saya melihat suasana ekonomi semakin dalam keadaan yang mula menyesakkan. Saya berbual juga dengan mereka-mereka yang berkesempatan. Saya makan seorang-seorang, bertanya orang sebelah, macam mana? Dia makan roti canai. Dia kata dia pun giling kepala dah sekarang ni. Ini yang termampu. Satu meja lagi tu dia cuma order nasi goreng. Saya kata makan tengah nasi goreng. Inilah bang, dia kata. Saya makan nasi goreng ni cukuplah nasi goreng ayam. Berapa tu dia kata? Dia kata nasi goreng ayam RM9.80. RM9.80 bagi sepinggan nasi goreng yang ada ayam sikitlah, saudara. Ya, saya bukan nak mewawarkan suasana yang tidak baik. Tetapi saya merasakan perlu ditangani segera. Kalau ini dibiarkan berterusan, apa nak jadi pada rakyat kita? Sebab rakyat benar-benar tertekan sekarang ni, saudara. Dan kalau saudara lihat bicara politik dalam media sosial, lain tak ada maki hamun. Saya geleng kepala. Saudara Nurliza, PM belum bersedia untuk bubarkan parlimen. Itu kenyataan beliau tadi. Dia kata kalau kita buat parlimen dibubarkan dan akan tergesa-gesa, artinya kita nak menempah maut lah kononnya. Saya tak nampak persoalan itu. Takkanlah seorang Perdana Menteri, macam saya katakan 3 hari lepas, minggu lepas, dia tak boleh mengatakan kalau dia lepas memikirkan bahawa boleh menang, maka baru dibubarkan parlimen. Ini adalah satu kenyataan yang undemokratik. Dalam suasana demokrasi, kita biarlah rakyat memikirkan. Bila sampai waktunya, sekarang ini yang rakyat tuntut bukanlah untuk memastikan siapa menang dan sebagainya. Rakyat nak menggunakan kuasanya. Give back the power to us. Berikan kembali kuasa kepada kami untuk kami memilih. Kerana keadaan pimpinan hari ini dilihat semakin tidak mampu. Benar kita ada kerajaan, kita ada menteri, tapi barisan anggota kabinet yang kita lihat sepi. Yang nampak memanglah Perdana Menteri turunlah ke sana sini, Perdana Sri Nur Omar bercakap soal koperasi. 1-2 menteri je lah saudara. Yang lain macam mana? Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna dah sepi dah 2 minggu. Saya rekod saudara. Menteri Pertanian dan Industri Makanan tak dengar cerita lagi. Apa hal ni? Negara kita keadaan segini. Saudara Puan Norimah hari Selasa, dia kata mautlah. Sabar, tak baik saudara. Dan saya tengoklah. Malahan sekarang ni, kalaulah orang melontarkan cerita skandal itu, skandal ini, rakyat dah tak nak fikir dah.
Okeylah Rafizi turun ke gelanggang, ceritalah kebejatan, apa semua. Rakyat tak nak fikir. Yang rakyat nak fikir sekarang ni, perut aku ni nak isi dengan apa? Anak-anak kami di rumah nak bagi makan apa? Susu anak nak bagi macam mana? Dan sekarang ni saudara, 5 hari lepas, saya pergi ke hospital di Ceras. Parking hospital, parking kereta pun sampai RM15. Itu belum lagi di pusat-pusat membeli belah. Kenapa jadi begitu? Dulu parking ni kita letak kereta, bayaran untuk letak kereta cuma RM1. Apabila diswastakan, inilah kesan penswastaan. Saudara, di samping itu, siapa saja sekarang ni berurusan dengan hospital kerajaan, register dan sebagainya, kena bayar. Tidak lagi macam dulu, 50 sen RM1. No. Kena bayar RM70 pendaftaran. Ini yang dialami oleh keluarga saya. Saya berani bercakap itu yang dialami. Kemudian itu tak termasuk harga ubat. Bukannya jumpa spesialis. Kalau jumpa spesialis, saudara, paling-paling pun, saudara, RM500 ke RM600. Macam mana rakyat sekarang ni? Macam mana kita nak menjamin warga kita sentiasa sihat? Kita nakkan warga kita sihat supaya mereka dapat bekerja dan berfikir dengan lebih baik dalam menangani suasana ekonomi dunia yang sebegini. Kalau rakyat tak sihat, macam mana? Bagaimana dengan mereka yang pasangan yang telah pun berkahwin? Saya tengok, saya adalah jemputan, majlis perkahwinan sana-sini. Masuk 6 bulan lagi nanti, tentulah pasangan itu akan alahan dan mula mengandung. Rawatan untuk pergi ke klinik, nak dapat ubat, nak dapat vitamin, rawatan doktor. Bukan RM1, RM2 macam dulu saja. Puluhan ringgit. Rakyat main macam mana? Kementerian Kesihatan, Khairi Jamaluddin, tolonglah fikir masalah ini. Banyak doktor-doktor yang akhirnya dia orang boikot. Kenapa? Kenapa jadi ini berlaku di bumi negara kita yang makmur? Ini persoalannya, saudara. Malahan, ubat-ubat tidak disediakan. Kalau nak beli ubat, di hospital ataupun pergi ke farmasis, harganya melambung. Saudara, bukan harga murah. Saya beli semalam, saya beli vitamin C. RM49. Bila saya tengok begitu, astaghfirullahaladzim. Ini bagaimana rakyat kita nak sihat? Saudara SSB, kalau macam ni dia kata, biarlah saya mati kat rumah je. Jadi keadaan sekarang ni, rakyat nak pergi ke klinik, takut. Dulu kita ada klinik Satu Malaysia. Hebat sangat kerajaan Dr. Mahathir, Pakatan Harapan. Bila saya sebut benda begini, orang Pakatan Harapan marah dekat saya. Tapi ini realiti. Adanya klinik Satu Malaysia ditutup. Sebabnya sepatutnya klinik Satu Malaysia itu sekurang-kurangnya yang sakit, yang pening, yang mild ataupun yang bukanlah sakit yang serius. Tapi rakyat sakit. Apakah saudara mau melihat kalau dia sakit, ini belum rawatan sakit gigi, saudara. Kalau sakit gigi, rawatannya RM350. Orang sakit gigi, akhirnya isteri bersungut, penyepak sampai ke muka. Apakah kita mau melihat keberantakan rumah tangga? Kesan daripada suasana yang tak sebegini. Saya amat mengharapkan agar pimpinan di samping bercakap soal politik, anda jangan fikir soal jawatan. Saat anda berada di anjung kuasa, santuni rakyat. Saya cukup terkesan, saudara. Sebab kos untuk mendapat rawatan hospital mahal. Kos kenderaan mahal. Harga ubat mahal. Jadi akhirnya apa? Walaupun saya tengok dekat TV, saban hari, cubalah mereka yang berada di jawatan Perdana Menteri, cuba untuk mewujudkan imej yang bawa Perdana Menteri. Dengan baik, cerita itu, cerita bajet, ini kerajaan akan gunakan. Tetapi rakyat pandang sepi. Ini keadaan saya. Dan saya tak maulah bercakap lebih lagi. Tapi sekarang ni sebab saya akan memberi pencerahan politik. Dan hari ini dari segi politiknya, saudara, cakap terang. Kesan daripada apa yang berlaku tentang pertikaian, kemarin dengan semalam, di Mahkamah Persekutuan, berhubung kes Datuk Seri Najib, warga UMNO sudah mula memaki hamun. Kerana mereka melihat bahawa adanya kebejahatan yang dilihat. Saya melihat bahawa apa tuntutan mereka, mereka bukan minta supaya berpihak pada Seri Najib. Tapi cara itu minta keadilan. Nah, itu saja. Dan
Perdana Menteri seolah-olah tak mau campur tangan dan sebagainya. Sedang ini tidak berlaku zaman Dr. Mahathir lain. Kalau saudara dengar kenyataan yang dilontarkan oleh Raja Petra Kamarudin, saya pun terkejut. Dia berlasah terus. Dia kata Dr. Mahathir, zaman Dr. Sri Anwar Ibrahim dulu, buat macam mana pun, dia belum mahkamah jatuh hukum, dia dah kata bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim dah bersalah. Dan akhirnya bila mahkamah menjatuhkan hukuman itu bersalah, maka orang melihat seolah-olah mahkamah itu dipimpin oleh Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri. Itu waktu kes. Saya bercakap terus terang, saya tak mau berselindung. Bukan saya pengikut ataupun penyokong tega Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi apa yang berlaku pada Datuk Seri Anwar Ibrahim waktu tuduhan pertama dulu. Saya nak ulangi. Saudara seli-seli dia. Apa yang berlaku waktu itu? Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri, dia nak pastikan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ke dalam. Buat macam mana pun, walaupun adanya bawa naik tilam, hakim kata tak relevan. Malahan kalau saya ikuti perbicaraan dulu, saya geleng kepala. Macam mana apa yang berlaku 2-3 hari lepas, saya geleng kepala. Saya tak boleh komen. Kalau komen nanti, maka kita dilihat bahawa melanggar atau etika mahkamah ataupun contempt of court. Tapi saya nak ceritakan tentang apa yang berlaku yang dialami oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saudara, tuduhan liwat itu akhirnya tidak mampu dibuktikan. Mula-mula kata dapat kondo lah, ada berlaku itu, berlaku ini dan sebagainya. Akhirnya bila ditanya oleh Allahyarham Fernando, peguam, maka yang mereka sebagai saksi disebut tarikhnya, maka tarikh itu tarikh kondo pun tak ada lagi. Jangan lupa saya. Kena bawa tilam naik. Akhirnya tak dapat pembuktian. Dan pusing punya pusing, Datuk Seri Anwar Ibrahim dijatuhkan hukuman penjara. Bukan kerana liwat. Kerana meminta agar pihak polis memanggil Umi Hafizah. To turn her down. Maka itu dianggap sebagai rasuah. Jadi ini gambaran bila saya dengar Raja Petra bercakap tadi, itu keadaannya. Dan sekarang ni pun mahkamah belum buat keputusan, tapi Dr. Mahathir terus menyerang. Perompak, penyamun, sepatutnya itu yang boleh dikenakan contempt of court. Sebab dia memulakan ataupun dia mendahului mahkamah sebelum mahkamah jatuh hukum. Akhirnya orang akan melihat bahawa mahkamah ini tunduk pada kehendak Dr. Mahathir ke? Ini persoalannya, saudara. Jadi saya tak mau campurlah soal ini. Tapi kebejahatan ini berlaku dan akhirnya dunia mentertawakan kita, saudara. Dan hari ini, semalam, kemarin, kalau saya dengar Datuk Lokuman Adam berucap di, tak silap saya, di Kuala Terengganu. Dia berlasah hanya habis. Saudara. Dan di Melaka, ahli UMNO sudah pun mula menyuarakan pandangannya apabila salah sebuah cawangan dalam kawasan Masjid Tanah. Saya dengar tadi, Saudara Syam Jalil hadir di situ sebelum dia pergi ke Johor, bahawa ada ahli UMNO yang membangkitkan persoalan tentang perbicaraan Datuk Seri Najib. Dan dia kata, apa yang pimpinan di atas buat? Ini retinya sudah mengundang keraguan dan sebagainya. Malahan, yang amat mengecewakan, semalam saya dah bercakap. Alhamdulillah, pihak polis telah pun bertindak. Lelaki yang melakukan ugutan melalui media sosial. Apabila pihak ini, Ketua Komunikasi Korporat Polis Raja Malaysia, Assistant Commissioner Skandar Guru Anandan. Dia kata pihaknya telah menerima laporan berhubung ancaman dan ugutan yang dimuat naik dalam aplikasi pemilik akaun Facebook Apis Bond. Jadi setelah itu pihak polis telah menahan seorang lelaki berusia 30 tahun di sebuah rumah di Puchong, Selangor pada jam 11.15 malam tadi. Jadi untuk membantu siasatan. Kerana akhirnya timbullah cerita yang bukan-bukan. Dan pihak tulis juga turut merampas satu telefon bimbit serta kad SIM card itu daripada suspek yang dipercayai digunakan untuk memuat naik hantaran yang berupa ugutan. Skandar Guru berkata suspek terbabit direman selama 4 hari. Itulah saya dah pesan pada teman-teman. Pastikan jangan kita mengambil tindakan undang-undang di tangan sendiri. Saudara yang koyak bendera tu pun katanya dah pun dia cukup. Tak pasal-pasal tidur dalam lokap. Dan ini pun sama juga. Dia ditahan, lelaki sebut ditahan
sehingga 23 Ogos untuk siasatan lanjut. Siasatan dijalankan oleh Unit Siasatan Jenayah Terkelas Jabatan Siasatan Jenayah di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan 1948 kerana mengeluarkan kenyataan berkecenderungan menghasut. Selain itu, pihak polis dalam siasatannya dijalankan mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan kerana menakutkan secara jenayah di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 atas kesalahan penggunaan tidak wajar, kemudahan rangkaian ataupun perkhidmatan rangkaian katanya. Menurutnya pihaknya memandang serius perkara ini dan pihak polis tidak akan bertolak ansur dengan sebarang tindakan membabitkan isu salah laku jenayah dan isu ketentaman awam yang boleh menggugat keamanan. Tindakan tegas tanpa kompromi akan diambil terhadap mana-mana pihak yang didapati menyalahguna platform media sosial mengancam keselamatan. Semalam, Ketua Polis Negara Tan Sri Akhil Sani turut mengarahkan Jabatan Siasatan Jenayah menyiasat sebarang elemen ancaman dan ugutan terhadap Ketua Hakim Negara. Jadi, ini keadaan, saudara. Saya mengharapkan teman-teman, kalau boleh, nak buat hantaran, berhati-hati. Jangan kita punya kiriman, hantaran kita berupa ugutan. Dan kita adalah warga cinta damai. Kita menunggu, menanti secara sabarlah, saudara. Sebab itu saya tengok tadi bahawa kenyataan ada tersiar dalam media sosial dan juga media arus perdana. Bagaimana peguam saudara Hanif Katri, dia mengulas mengenai apa yang akan berlaku pada hari Selasa depan berikutan keengganan peguam bela untuk membuat penghujahan lisan. Jadi kata saudara Hanif, keengganan peguam Datuk Seri Najib iaitu Hisham Tehpoh yang berkeras tidak mahu membuat penghujahan lisan dalam prosiding rayuan terakhir bekas Perdana Menteri minggu depan mungkin menyaksikan panel hakim memendekkan tarikh membuat keputusan. Jadi mengikut notis perbicaraan yang dikeluarkan oleh pejabat pendaftaran Mahkamah Persekutuan, sepatutnya perbicaraan itu akan mendengar rayuan daripada Seri Najib yang sepatutnya dijadualkan berlangsung daripada 15 hingga 26 Ogos. Jadi menurut saudara Muhammad Hanif Katri, beliau pendapat Mahkamah Persekutuan berkemungkinan akan membuat keputusan selepas saja hari Selasa nanti kalau tak ada argument. Ada juga orang mengatakan bahawa hari Selasa ni jatuhlah hukuman. Saya kata tak sebegitu. Saya nak bagi penjelasan kepada teman-teman dalam sistem perundangan kita. Pertama sekali, selepas saja pihak pendakwa raya berhujah, pihak peguam bela berhujah, sama ada hujahan itu berbentuk lisan ataupun berbentuk tulisan, selepas hakim mendengar, maka mahkamah kata okey, dah selesai, habis. Jadi mahkamah menamatkan perbicaraan. Belum lagi jatuh hukum saya. Sebab hakim, kalau yang ini, 5 hakim ini akan bermesyuarat. Sebab setiap penghakiman itu ada dibuat bertulis. Saudara, itu kenyataan bertulis ataupun penghakiman bertulis ataupun written judgment. Saudara Din Doyak, ahli biasa UMNO makan karipap dan bihun lah. Nah ini bagi saya lah. Soal kita jangan kita jatuh hukum. Itu biar mahkamah. Cuma saya nak menjelaskan bahawa bukan semestinya hari Selasa ini jatuh hukum. Tidak. Masih ada lagi waktu di mana hakim akan membincangkan secara detail, kemudian membuat penghakiman. Mesti bertulis. Setiap penghakiman yang dibuat oleh seorang hakim itu akan direkodkan serta dimasukkan dalam law journal. Ini yang digunakan sebagai apa ini yang dipanggil reference ataupun untuk ikutan. Contohnya selalu kita dengar bila berbicara apa yang berlaku di India. Hakim ini memutuskan begini. Dalam kes, contohlah, saudara, contohnya Todd antara Tata and Company dengan pendakwa raya. Maka kenyataan hakim itu yang akan dipetik dan akan digunakan di seluruh dunia, saudara. Kita mengamalkan sistem perundangan mengikut British law ataupun undang-undang British, bukan undang-undang Perancis. Dalam keadaan begini, maka kertas penghakiman itu penting. Dan ini akan menjadi bahan rujukan. Reference itu rujukan, saudara. Jadi, apa saja yang disebut oleh hakim ini akan jadi asas rujukan. Kalau nak berlaku pembicaraan masa akan datang, mungkin 5 tahun akan datang ke, 2 tahun akan datang ke.
ataupun 10 tahun mendatang ke, 20 tahun mendatang ke, bila generasi kita ada kejadian-kejadian sebegini, maka peguam ataupun pendakwa raya akan merujuk kepada kertas penghakiman. Nanti akan tertulislah pada tahun 25 ataupun bulan Ogos. 28 Ogos, Ketua Hakim Negara memutuskan dalam kes Datuk Seri Najib melawan pendakwa raya berhubung dengan tuduhan rasuah dan sebagainya. Maka kertas penghakiman ini yang kita rasakan bahawa kertas penghakiman itu penting. Dan yang menjadi pertikaian yang rakyat kata macam mana ya, because Hakim Nazlan dalam kertas ataupun dalam pengujahannya di mahkamah sewaktu menjatuhkan hukuman terhadap Datuk Seri Najib, bila dia mengatakan bahawa Datuk Seri Najib mewujudkan syarikat SRC untuk merompak duit. Itu kenyataan hakim. Ini yang akhirnya tersentak juga teman-teman saya di kalangan peguam. Tapi kita tak boleh nak komen lah saudara. Tapi itu akan menjadi rujukan. Bukan hanya di negara kita, mungkin jadi di India, mungkin juga di Amerika. Jadi tentang Raziman Omar, bukti baru hakim tak nak masukkan. Kenapa? Ini yang kita tak tahu. Mesti ada mesti hakim akan buat pengujahan. Pengujahan itulah yang akan dijadikan sebagai rujukan di masa akan datang. Jadi saudara Effendi Said harap next generasi jangan ikut referee. Saya tak mau campur dalam benda-benda ini, saudara. Cuma saya memberi penjelasan itu urutan atau cara perbicaraan. Hakim akan menetapkan sekian-sekian tarikh. Pertama sekali pada mula-mulanya tu ada tuduhan daripada pendakwa raya, ada peguam bela pula akan berhujah. Selepas dua-dua ni selesai submission ataupun menyampaikan hujahan mereka, maka hakim akan menetapkan apakah ada dia punya prima facie boleh untuk dibicarakan. Kalau tidak, sebelum itu hakim boleh kata ini kes ni buang. Jadi kalau dah buang kes tu tak adalah dibicarakan. Tapi kalau ada prima facie, maka perbicaraan akan berjalan. Sepanjang perbicaraan berjalan, tugas pendakwa raya adalah memimpin mahkamah untuk membuktikan bahawa orang yang dituduh itu bersalah. Dan tugas peguam bela pula adalah membela orang yang dituduh itu tidak bersalah. Kerana dalam sistem undang-undang kita, no one is guilty unless proven by the court. Tidak boleh sesiapa pun dianggap bersalah, melainkan setelah didapati dan diputuskan oleh mahkamah. Ini persoalannya bila Dr. Mahathir mengatakan perompak, penyamun. Ini sebab mereka mendahului mahkamah. Ini yang boleh dianggap sebagai contempt of court. Ini ceritanya. Bukan apa. Kalau hakim dah jatuh hukum, okeylah. Tak ada masalah. Rosli Hanafi, jangan kata begitu. Saudara, saya bukan nak memehak. Saya perlu memberi penjelasan kepada teman-teman yang berkesempatan melihat ataupun mendengar bicara saya supaya jelas. Selalu saya katakan di mahkamah, tugas pendakwa raya memimpin mahkamah untuk membuktikan orang yang dituduh itu bersalah. Sama dia merogol ke, dia mencuri ke, dia rasuah ke, dia membunuh ke. Itu tugas pendakwa raya. Dengan bukti-bukti yang dia ada. Tugas peguam bela adalah untuk berhujah. Mengatakan orang yang dituduh itu tidak bersalah. Jadi terpulang pada hakim setelah menerima, mendengar ini hujah-hujah sebut. Pertama sekali, dia akan memikirkan apakah ada prima facie. Apakah ada kes. Kalau ada kes, maka ditetapkan tarikh perbicaraan. Hari ini dalam kes Datuk Seri Najib, tarikh perbicaraan pun dah ditetapkan. Sebab ini di peringkat Mahkamah Rayuan. Mula-mula Mahkamah Tinggi memutuskan. Kertas penghakiman di Mahkamah Tinggi yang dibuat oleh Hakim Nazlan, ini yang menimbulkan banyak persoalan. Persepsi. Tapi kita tak boleh nak kata tak betul. Cuma persepsi je lah, saudara. Dan bila Datuk Seri Najib merayu di Mahkamah Rayuan, juga Mahkamah Rayuan mengatakan bahawa apa yang diputuskan oleh Mahkamah Tinggi itu kekal. Jadi akhirnya terpaksalah merayu di Mahkamah Persekutuan. Sekarang ini dalam peringkat terakhir rayuan. Tetapi bukanlah hari Selasa ini jatuh hukum. Mungkin, tak tahulah. Kalau tiba-tiba besok ada hari Selasa jatuh hukum, ini
timbul persoalan pula. Dia selalunya mesti mengambil masa untuk nak tulis, setelah menilai, hujahan, peguam kata begini, pendakwa raya kata begini. Akhirnya, hakim atau mahkamah memutuskan. Itu keputusannya mungkin, tak tahulah, saya terpulang pada kebijaksanaan, kemampuan hakim untuk menyiapkan kertas penghakiman. Itu barulah. Kalau mahkamah persekutuan menolak rayuan Dr. Seri Najib, maka kekallah beliau sebagai orang yang didapati bersalah dan tak ada jalan lain, paksa dihantar ke penjara. Itu realiti perjalanannya. Dan apabila berada dalam penjara, kalaulah nak minta pengampunan, maka hendaklah menulis. Dia kertas pengampunan ini boleh dibuat sama ada oleh majlis pengampunan, okey, ataupun atas permintaan yang berhormat Perdana Menteri, ataupun Tuan Badan sendiri. Kalau Datuk Seri Najib merasakan diri dia terinaya dan sebagainya, maka dia menulis surat pada Duli Yang Maha Tuan Agong. Mohon. Selalunya benda ini terpulanglah bila Agong nak ampunkan. Ada masanya Agong akan menanti, selalunya majlis pengampunan diraja ini berlaku menjelang 31 Ogos, sempena merdeka. Maka Agong setuju untuk mengampunkan. Sebab saya dengar menjelang 31 Ogos, ada banduan-banduan, malahan yang nak jatuh hukum gantung pun dibebaskan. Ataupun menjelang pada tarikh hari keputeraan baginda. Memang inilah negara kita ni, istilah negara kita, raja berperlembagaan. Jadi saudara Acai Bentaya, rakyat tak puas hati, itu soal lain. Itu tak soal lain. Sebab itu kalau nak hantar ini, saya minta supaya mereka nak mengadakan surat rayuan tu, boleh dibuat, bukan bantahan. Saya tak tahulah macam mana organisasi mereka nak organize untuk mewujudkan satu tarikh. Katanya hari Selasa, katanya nak jumpa dengan Agong. Nak menghadap Agong. Tapi kalau menghantar surat bantahan itu seperti you against the court decision. Tak betul tu. Patutnya merayu agar Yang Maha Tuan Agong atas ihsan baginda memikirkan bahawa kalau didapati bersalah, diberi pengampunan. Itu sepatutnya. Bukan ugut. Istana tak boleh diugut, saudara. Kita rakyat ni kena sembah Agong. Sebab itu sebagai payung. Mana boleh pula kita nak cabar pula. Mana boleh kita nak cabar. Jangan. Saya nasihatkan, biarlah. Kalau nak ada perhimpunan, dapat daripada pihak polis kata boleh. Okey, pergilah ke istana. Tetapi, jangan dianggap itu sebagai mencabar. Mesti merayu. Kita ni pihak yang rasa tak puas hati, kami merayu. Jasa baik Duli Yang Maha Tuan Agong. Itulah sepatutnya berlaku, saudara. Sebab saya tengok keadaan ni, saya fikir keadaannya lah. Saya nampak kalau melihat dari segi awalan kes, saya tak boleh nak cakap apa. Awalan kesnya, bagaimana kata Hanif Katari, sebab dia pun tak boleh kata apa-apa. Sebagai peguam, dia tahu. Dia kata bahawa hakim akan membuat keputusan. Jadi tidaklah sampai 26 Ogos. Sebab peguam belanya, Hisham Teh, dia kata dia tidak mahu lagi untuk mengutarakan penghujahan lisan. Jadi artinya mungkin pada hari Selasa tu habislah. Kerana pendakwa raya dah tamat dah. Semalam pendakwa raya dah conclude. Inilah dakwaan kami, inilah dapatan kami. Bahawa tidak sewajarnya mahkamah mengampunkan. Itu kata pendakwa raya. Dan sewajarnya pada hari Selasa ini, Hisham Teh sama ada secara lisan atau bertulis. Dia mengatakan bahawa tak sepatutnya hukuman dikenakan, sepatutnya pihak majlis Mahkamah Persekutuan menimbangkan untuk menolak ataupun membebaskan yang dituduh berdasarkan perkara 1, 2, 3, 4. Hujahan. Dan mahkamah menimbangkan. Tapi kerana mahkamah dah bagi sampai 26 Ogos, daripada 15 sampai 26 Ogos, tapi kerana keengganan peguam bela untuk berhujah, dia kata dia cuma nak bagi hujah bertulis, maka mungkin mahkamah menamatkan perbicaraan. Bukan muktamad penghukuman, saudara. Saya nak jelaskan supaya kita faham. Saya tengok, saya geleng kepala. Macam mana pula? Oh, hari Selasa ni Datuk Najib akan pasti masuk jail. Kita macam mana? Kenapalah begitu sekali? Kita jangan, pertama sekali saya nak bagi tahu, teman-teman.
Yang mungkin tidak bersama dengan Tun Najib, yang mungkin tidak bersetuju. Mungkin ada pandangan lain ataupun benci sangatlah pada Tun Najib. Okeylah, tapi jangan tertawakan. Jangan merayakan atas sesuatu musibah yang dialami oleh musuh kita. Mungkin Datuk Seri Najib ini musuh politik daripada pandangan parti-parti bukan UMNO. Sama ada daripada Parti PAS ke, ataupun daripada keadilan ke, ataupun daripada DAP, atau PBM, atau Pejuang. Tolong jangan raikan. Kerana bagaimana kalau satu ketika nanti bila pemimpin anda terkena. Sebab itu saya bila kes Datuk Seri Anwar Ibrahim dijatuhkan hukuman, saya tidak pernah menulis meraikan. Cuma saya menzahirkan simpati saya. Tapi tidaklah kita mencabar keputusan mahkamah. Salah. Jangan kita mencabar keputusan mahkamah. Sebab kita, negara kita ini, kita menjunjung. Kita menjunjung keluhuran, perlembagaan dan undang-undang yang termaktub dalam rukun negara. Jangan pula kita mengambil tindakan, tiba-tiba kita tak bersetuju. You tak bersetuju, up to you lah. Sebab ini proses mahkamah. Ini perlu dihayati secara. Dan ada cara dia. Ada cara untuk menyelamatkan Datuk Seri Najib ini, iaitu pengampunan. Itu yang terakhirlah selepas mahkamah bersidang. Kalau beliau dapati bersalah. Tapi kita tak boleh mendahului. Ada orang yang tak sabar nak tengok Datuk Seri Najib masuk Sungai Buloh. Kenapa anda bersikap begitu? Apa dosa yang dilakukan terhadap diri dan keluarga anda? Kalau dia, bagi saya lah. Saya selalu melihat sesuatu benda ini kita kena lihat dengan berlapang dada, saudara. Itu keadaannya, saudara. Saudara Roy Azroy, rakyat akanlah raikan peristiwa Najib masuk penjara. Kenapa begitu? Kenapa kita meraihkan sesuatu musibah pada orang lain? Sewajarnya kita sebagai manusia yang tak lepas daripada melakukan dosa-dosa. Kita manusia bukan maksum. Hari ni hari dia, mungkin besok hari kita. Jangan. Kerana jangan lupa saudara. Ada waktunya. Sebab itu kalau orang meninggal, kita tak boleh nak bersorak, oh biarkan dia mati. Tak boleh. Dan bagaimana kalau berlaku pada keluarga kita? Itu pandangan saya. Rosdin. Sebab saya nak menasihatkan teman-teman. Sebab saya kata kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Walaupun kita tak bersetuju, tapi jangan kita meraihkan hari malang bagi seseorang. Saya fikir begitu, bagaimana keluarganya. Kalau satu orang dijatuhkan hukuman, sebagai contohnya pegadaian dadah. Contoh, dia didapati bersalah dan dijatuhkan hukuman gantung. Oh, kita meraihkan. Kita tak tahu sejauh mana. Sebab mahkamah juga ada kalanya kadang-kadang penghakiman itu boleh khilaf. Bagaimana pula kalau agung memberi pengampunan ataupun sultan lagi dia tu memberi pengampunan. Apakah anda nak merasa tak puas hati, nak pecahkan pinggan mangkuk? Tak boleh juga gitu. Jadi Saudara Ismail Rusia ikut mahkamah lah. Kita tengoklah. Rakyat kita berlapang dada. Itu pandangan saya, saudara. Cuma yang saya nak lihat dari segi politiknya, saya nampak kesan daripada perbicaraan ini, saya nampak yang teruk sekali mengalami keadaannya, terkesannya adalah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Lunyai. Bukan dikerjakan oleh pemusuh UMNO. Di kalangan warga UMNO. Kerana dilihat menangguhkan tarikh pilihan raya. Memang betul, saudara. Dapatan saya bahawa kadang-kadang anda ni bila saya nyatakan tu lupa nak catat. Catatlah sikit, saudara. Sebab kalau kita mengimbau apa yang tersiar dalam media sosial berhubung perjanjian antara Datuk Seri Ismail Sabri dengan Tan Sri Muhyiddin. Jangan lupa, saudara. Ini bukan perjanjian antara UMNO dengan Tan Sri Muhyiddin. Tidak. Antara tim Perdana Menteri yang akan dilantik sebagai Perdana Menteri. Ada tercatat perjanjiannya itu, ini pengimbau saya bahawa Datuk Seri Ismail Sabri dan Tan Sri Muhyiddin menyebut dalam perkara 9 perjanjian itu Perdana Menteri yang baru dilantik hendaklah mengadakan perbincangan untuk membubarkan Parlimen selewatnya pada bulan Julai 2022. Itu ada dalam perjanjian yang tersebar. Sejauh mana perjanjian itu benar atau tidak, kita tak tahu. Yang tersebar. Yang ditandatangani oleh Tan Sri Muhyiddin bersama dengan Datuk Seri Ismail Sabri. Apakah Datuk Seri Ismail Sabri dah melanggar perjanjian? Kalau melanggar perjanjian, maka orang kata ini bohong punya orang ni. Dah berjanji pun tak nak ikut. Sebab dalam perjanjian itu ada juga menyebut bahawa Perdana Menteri akan mengekalkan Kerajaan Perikatan Nasional.
kenapa pula diubah kepada kerajaan ini keluarga Malaysia? Dua persoalan ini yang saya pernah bangkitkan, saya pernah jelaskan. Bahawa ini adalah perjanjian saya. Jadi sepatutnya Datuk Seri Sabri dia tak boleh nak fikirkan kalau pasti benda ini menang, kita akan buat pilihan raya umum. Tak boleh begitu. Sebab dah ada berjanji. Dan dalam segi faktor UMNO. Saudara, sebab itu Datuk Seri ini UMNO punya kehendak. Sebab itu Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, dia mengatakan bahawa kita UMNO minta diadakan pilihan raya lebih dulu lagi. Sering kaya saya ulangkan bahawa Datuk Seri Zahid dalam tuntutannya selaku Presiden UMNO apabila berlaku langkah Sheraton, kita menuntut supaya diadakan pilihan raya. Kerana merasakan dalam keadaan begitu berlaku lompat parti, ada UMNO ni melompat pada PBM, kemudian mereka masuk ke PBM, melompat pula langkah Sheraton. Maka UMNO merasakan yang terbaik bubar parlimen, biarlah rakyat menentukan kerajaan mana yang harus membentuk kerajaan yang sudah pun dalam keadaan yang bertergabur. Itu waktu saat langkah Sheraton. Tapi kerana waktu itu, saya perlu mengulangi, waktu itu istana merasakan suasana tidak mengizinkan. Negara terjebak dalam COVID-19, ekonomi mewudum yang begitu teruk. Maka istana menasihatkan, janganlah diadakan pilihan raya waktu itu. Pada tahun 2000, kalau tak silap saya 2001 rasanya. Bukan, 200, tahun 2000. 1999 rasanya. Saya pun lupa tarikhnya. Tapi waktu itu, maka akhirnya UMNO bersetuju. Bincang. Terlantiklah Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. 2009. Bila dia jadi Perdana Menteri, ada dalam tuntutan UMNO dan dipersetujui oleh Tan Sri Muhyiddin waktu itu, maka beliau akan jadi Perdana Menteri selama untuk tempoh 6 bulan. Selepas itu, pada bulan Ogos 2020, hendaklah diada pilihan raya umum. Itu dah jelas. Tapi tidak berlaku begitu. Akhirnya, UMNO mengambil keputusan di bawah pimpinan Datuk Seri Zahid Hamidi, kita tarik sokongan. Sebab dia degil. Ini waktu itulah orang kata Datuk Seri Zahid ini kononnya minta supaya Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri lah. Itu tactical politics. Kalau tak nak ini, aku sokong Anwar Ibrahim. Itu cara politiknya lah. Dan akhirnya Tan Sri Muhyiddin akur. Dan turun daripada anjung kuasa di Sri Perdana. Maka naiklah saudara Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Juga UMNO menuntut dalam tempoh 6 bulan. Datuk Seri Ismail Sabri hendaklah memanggil pilihan raya umum. Itu juga yang ada dalam perjanjian antara dia dengan Tan Sri Muhyiddin. Jadi sebab itu, dalam keadaan begini, kenyataan Datuk Seri Zahid Hamidi, dia kata bahawa beliau menggesa supaya pilihan raya umum ke-15 diadakan dengan segera. Malahan kekhawatiran Datuk Zahid Hamidi, kalau tak diadakan, maka kita akan berdepan dengan kekalahan. UMNO telah lama membuat pendirian dan kini terpulang kepada pucuk pimpinan kerajaan untuk menyegerakan tuntutan akar umbi dari parti UMNO. Perdana Menteri dah cakap, saya tidak akan melewatkan walaupun sesaat pun untuk memanggil pilihan raya umum. Untuk membubarkan parlimen. Bila diputuskan oleh Top 5. Artinya kenyataan Datuk Zahid ini, Top 5 dah memutuskan. Katanya pembangkang sedang menggunakan pelbagai persepsi untuk menggugat keyakinan akar umbi UMNO dan Barisan Nasional. Malah, isu yang dikemukakan berbentuk serpihan dan bukan daripada perspektif menyeluruh. Dengan kata lain, mereka serang dan putar belit. Kemudian cuba cetuskan imej bahawa mereka lah yang terbaik walaupun Pakatan Harapan berkuasa 22 bulan membuktikan sebaliknya. Apabila Dr. Mahathir sendiri meletak jawatan setelah manifesto mereka tidak dapat ditunaikan. Ini kenyataan Presiden UMNO. Pimpinan parti dan akar umbi UMNO sangat yakin inilah waktu terbaik untuk menyegerakan PRU. Dan ia sudah banyak kali dijelaskan justifikasinya. Yang penting, UMNO tidak mahu pembangkang terus menggunakan bulan-bulan terakhir sebelum buat parlimen untuk menyerang Barisan Nasional. Apabila melengahkan PRU, bermakna kita memberikan senjata kepada musuh untuk terus menyerang. Terpulanglah Datuk Seri Sabri, beliau sebagai naib Presiden UMNO. Perlu menghayati kenyataan
yang dilontarkan oleh Presiden. Sebab itu tidak ada satu pun pembangkang minta bubar parlimen, kata Zahid. Betul. Pembangkang dalam keadaan tak bersedia. Lafizi baru nak menggerakkan dia punya jenteranya. Dalam sekarang ini, kita tak boleh kata bahawa kita boleh menang. Ada yakin 100% menang baru nak buat parlimen. Tidak. Kita melihat pembangkang dan tak bersedia. Bubarlah. Jadi dia menzahirkan kebimbangannya bahawa pembangkang akan dapat dilihat apabila bekas Perdana Menteri mengakui Perdana UMNO yang mahukan PRU ini adalah lebih awal kerana yakin rakyat masih memandang tinggi terhadap parti itu. Jadi ahli parlimen Langkawi pun dia kata bahawa dia yakin bahawa parti pembangkang bukan berada dalam kedudukan selesa. Sepatutnya memang dah kita buat 3, 4, 5 bulan dulu pun. Tapi ya Mak Mohamad Perdana Menteri masih lagi nak mengekalkan. Tak tahulah sama ada nak mengekalkan jawatannya ke. Saya tak tahu. Tapi ahli UMNO Peringkat Akar Umbi sudah mula menzahirkan imej yang tidak baik terhadap Perdana Menteri. Yang kebetulan naik Presiden. Lagi lewat begini sebab kegusaran ahli-ahli Peringkat Akar Umbi. Dah bergerak habis dah. Semalam Tok Mak Hassan dah selesai dah di Johor. Artinya sekarang ni, at any time, sewajarnya sebagai naib Presiden UMNO, Datuk Seri Ismail Sabri akur dengan kehendak Presiden UMNO. Tapi kalau beliau masih lagi nak melengahkan, maka bersedialah untuk menghadapi kekalahan yang bakal ditempuh oleh UMNO. Itu kerisauan Presiden. Terpulang kepada Datuk Ismail Sabri, kita sambung lagi malam besok, saudara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.